Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Hutang meningkat, petanda kerajaan gagal. Laporan Ketua Audit Negara LKAN 2020 yang dikeluarkan pada 28 Oktober mendedahkan sejumlah 98.058 bilion ringgit atau 50.4% daripada pinjaman baharu berjumlah 194.555 bilion ringgit yang dibuat kerajaan tebuk atap pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang. Dalam jangka masa panjang, bebanan kewangan negara akan bertambah untuk pembayaran kos pinjaman menyebabkan peruntukan mengurus untuk perolehan bekalan dan perkhidmatan serta pembelian aset akan berkurangan menurut laporan itu. LKAN juga melaporkan hutang persekutuan pada 2020 adalah berjumlah 879.560 bilion ringgit iaitu 62.1% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK. Pada 2020, pinjaman baharu adalah berjumlah 194.555 bilion ringgit berbanding 138.559 bilion ringgit pada tahun 2019 iaitu meningkat sejumlah 55.996 bilion ringgit atau 40.4%, tegas LKAN. Mengulas mengenainya, Pengerusi Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC Wong Kah Wah berkata jumlah 98.058 bilion ringgit itu meningkat sebanyak 15.335 bilion ringgit berbanding dengan jumlah 82.723 bilion ringgit pada tahun 2019. Menurut beliau, peningkatan jumlah ini diramal akan bertambah dalam tahun-tahun yang akan datang dan ia merupakan satu keadaan yang membimbangkan apabila kerajaan bergantung kepada pinjaman baharu untuk membiayai bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang. Kata beliau dalam kenyataan, keadaan ini, kata Kah Wah, adalah tidak sihat dan tidak dapat mengoptimumkan tujuan peruntukan pembangunan. Dalam pengauditan pematuhan terhadap kementerian dan jabatan persekutuan pula, jumlah semakan audit bagi 8 tajuk pengauditan bernilai 899.44 juta ringgit. Sejumlah 620.07 juta ringgit dikesan membabitkan isu pembayaran tidak teratur, kerugian wang awam dan pembaziran menurut laporan LKAN. Daripada jumlah itu, menurut beliau 499.18 juta ringgit adalah isu pembayaran tidak teratur membabitkan Majlis Keselamatan Negara dalam projek rangkaian terang radio bersepadu kerajaan. Kenyataan ini disahkan oleh Ketua Audit Negara Datuk Ni Azman Ni Abdul Majid yang berkata daripada 510.49 juta ringgit pembayaran tidak teratur, 499.18 juta ringgit melibatkan bayaran tuntutan perkhidmatan penyelenggaraan tanpa pengesahan di Majlis Keselamatan Negara MKM. Ni Azman berkata secara keseluruhan kerajaan persekutuan mengalami defisit berjumlah 87.645 bilion ringgit dengan nisbah defisit kepada KDNK pada kadar 6.2% berbanding 3.4% atau 51.37 bilion ringgit pada tahun 2019. Menurut kenyataan itu, LKAN ini mengandungi 3 komponen utama iaitu pengesahan penyata kewangan kerajaan persekutuan bagi tahun berakhir 31 Disember 2020, analisis kewangan kerajaan persekutuan dan pengauditan pematuhan kementerian dan jabatan persekutuan. Ni Azman berkata secara keseluruhannya penyata kewangan kerajaan persekutuan menunjukkan gambaran yang benar dan saksama tentang kedudukan kewangan kerajaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2020 dan rekod perekonannya telah diselenggarakan dan teratur dan kemas kini. Harus diingat, MKN dipengerusikan oleh bekas Perdana Menteri Tebuk Atap Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Dalam bahasa mudah,
Kerajaan tubuh atap sememangnya kerajaan yang gagal. Mereka hanya menambah hutang kepada hutang yang sedia ada yang dibuat oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional pimpinan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang terpalit dengan skandal One Malaysia Development Berhad, 1MDB dan SRC International. Namun dalam ruangan minda Presiden PAS pada 19 Jun 2021 bertajuk "Jangan mudah lupa sehingga ditipu berulang kali", Hadi mengambil kisah seorang tawanan perang Badar bernama Abu Azzah Al-Jumahi yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW tetapi masih mengulangi perbuatannya sebagai analogi untuk mengecam Pakatan Harapan. Hadi mendakwa telah memenangi pilihan raya umum ke-14 yang lalu, Pakatan Harapan telah tidak menunaikan janji dalam manifesto mereka. Apabila tindakan mereka ketika menjadi kerajaan dipersoalkan, semuanya dituding kepada kerajaan yang terdahulu, tegas Hadi. Hakikatnya, laporan Ketua Audit Negara 2020 ini membuktikan bahawa kerajaan menanggung hutang yang amat berat. Akibatnya, pembayaran balik prinsipal pinjaman yang matang telah menjadi beban dan halangan besar kepada Kerajaan Pakatan Harapan untuk melaksanakan janji manifestonya. Ia bukan suka-suka berjanji, kemudian mungkir janji, seperti janji hendak membentangkan usul rang undang-undang kurungan RUU Mahkamah Syariah kurungan bidang kuasa jenayah kurungan RUU 355, menghapuskan kilang arak dan aktiviti judi serta menetapkan bahawa pramugari MAS memakai hijab. Mentadbir sebuah negara bukan sekadar menulis di Facebook dengan memetik hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang mulia sambil melemparkan pelbagai tomahan kepada lawan politik termasuk media yang bercakap benar. Noktah.